Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Bersama saya Alfaris Jemurin dalam Buletin Ukas edisi tengah hari 25 Ogos 2021. Tumpuan berita, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB Miri yang diketuai Menteri Bertanggungjawab JPBB Miri, Datuk Lee Kim Shin telah mengadakan tinjauan ke 4 buah pusat pemberian vaksin PPV swasta di Miri pada Selasa. 4 buah PPV swasta tersebut ialah Borneo Medical Centre BMC Miri, Miri City Medical Centre MCMC, Columbia Asia Hospital Miri dan Hospital KPJ Miri. Dalam pada itu, Datuk Lee menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada para petugas Barisan Hadapan di PPV swasta tersebut atas kerjasama dan sumbangan menjayakan program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Miri. Katanya tanpa penglibatan dan sumbangan dari institusi perubatan swasta ini, PICK di bahagian Miri tidak dapat mencapai 85% imuniti kelompok pada tempoh lebih awal daripada dijadualkan. Sepanjang PICK bahagian Miri, keempat-empat PPV swasta ini telah berjaya melaksanakan pemberian vaksin kepada rakyat, antaranya adalah seperti tertera. Berita seterusnya mengenai penganjuran program #Kita Bersama RT Cares Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional JPNIN bahagian Limbang. Menteri Muda Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, bantuan makanan menerusi program seperti ini dapat meringankan beban penduduk yang terkesan akibat penularan COVID-19. Kita walaupun terkesan tapi tidaklah terkesan sangat, termasuknya di Limbangan inilah. Walau bagaimanapun kita terus membantu berbagai pihak lah. Daripada satuan itu, persatuan ini dan hari ini daripada KRT, kawasan bandar. Tahniah, terima kasih, beri tepukan arah diri sendirilah. Mudah-mudahan bantuan ini dapat meringankan beban kita bersama lah. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam program tersebut di Dewan Kampung Bunga Raya Limbang pada Isnin. Sebanyak 54 kawasan rukun tetangga KRT di daerah Limbang dengan setiap KRT mendapat 10 bakul makanan bernilai RM50 setiap satu untuk disampaikan kepada golongan yang memerlukan di kawasan masing-masing. Sementara itu, Pegawai Perpaduan Bahagian Limbang Muhammad Fakri Asmad memberitahu program ini merupakan inisiatif Kementerian Perpaduan Negara KPN bagi memastikan kelangsungan dan kesejahteraan komuniti semasa pandemik COVID-19 melalui pemerkasaan tanggungjawab komuniti rukun tetangga. Program RT Cares ini berkonsepkan social outreach iaitu pendampingan sosial komuniti rukun tetangga melalui 2 gerak iaitu bantuan kotak makanan dan barangan keperluan asas. Pada majlis itu juga, Datuk Dr. Abdul Rahman telah menyempurnakan penyerahan bendera dan simbolik kibarkan jalur gemilang sempena Bulan Kemerdekaan dan Hari Malaysia 2021. Dalam pada itu, ketika ditemui media selepas majlis pelancaran program, Datuk Dr. Abdul Rahman turut menyeru semua rakyat Malaysia memberikan sokongan kepada Perdana Menteri Malaysia yang baharu, Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Sama-samalah kita memberi sokongan sepenuhnya kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia yang ke-9 untuk meneraju Malaysia ke arah yang lebih cemerlang dan gemilang dan dapat menangani isu krisis pandemik COVID-19 dan juga ekonomi Malaysia. Bagi saya, kita di Limbang menyokong penuhlah keputusan yang dibuat oleh Kepimpinan Kerajaan Negeri GPS untuk menyokong Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita untuk meneraju Malaysia. Selanjutnya, seramai 5,128 keluarga di Taman Samarindah menerima bantuan makanan sumbangan Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM bahagian Semarahan secara berfasa berikutan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD sejak 17 Ogos lepas. Sebanyak 2,000 bantuan makanan untuk fasa pertama, 2,000 bagi fasa kedua dan 1,183 untuk fasa ketiga. Ahli Parlimen Kota Semarahan, Rubiah Wang telah turun padang bagi meninjau proses pengagihan
menahan bakul makanan tersebut pada Selasa. Dalam pada itu, Rubiah berkata PKPD di kawasan tersebut hanya melibatkan lorong 1 hingga lorong 27 sahaja. Bagaimanapun katanya berikutan penularan wabak COVID-19, Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak telah mengumumkan PKPD secara menyeluruh di kawasan tersebut termasuk Taman Samarindah Baru. Justru beliau memohon kerjasama semua penduduk Taman Samarindah supaya memberikan kerjasama dalam proses calitan COVID-19 bagi mengenal pasti punca penyebaran wabak tersebut. Memandangkan pada masa kawasan di luas dan wabak ni nampak berterabur, maksudnya tidak center kepada satu tempat. Jawatankuasa Bencana bahagian terpaksa melaksanakan secara keseluruhan dari lorong 1 sehingga 32. Dan kita sebenarnya memohon kerjasama daripada semua penduduk Taman Samarindah untuk memberi kerjasama dalam kita usaha melaksanakan PKPD, khasnya dalam proses orang kata ujian swab untuk mengenal pasti orang kata jangkitan ataupun Sementara itu, untuk fasa kedua, JKM bahagian Samarahan telah menyumbangkan sebanyak 2,000 bungkusan bekalan makanan kepada penduduk Taman Samarindah lorong 28 hingga 32 dan penduduk Taman Samarindah Baru pada Isnin. Sehubungan itu, penduduk merakamkan penghargaan dan terima kasih kepada JKM bahagian Samarahan di atas sumbangan tersebut yang sedikit sebanyak dapat meringankan bebanan mereka semasa menjalani PKPD. Berikut pula mengenai Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Repok Datuk Seri Huang Tiong Si yang meneruskan usaha membantu rakyat di kawasannya yang memerlukan bantuan. Pada Isnin, pasukan Pusat Hikmat Dun Repok sekali lagi tampil menyampaikan sumbangan katil kepada pesakit terlantar di Jalan Repok. Bantuan kali ini diserahkan kepada Lau Si Wun Yang berusia 88 tahun. Bantuan serupa turut disampaikan kepada Mak King Kong berusia 71 tahun pada Selasa. Datuk Seri Huang berharap bantuan tersebut dapat membantu meringankan beban pesakit dan keluarga mereka. Beralih ke perkembangan harian COVID-19 di Sarawak pada Selasa, JPBN Sarawak dalam kenyataan medianya memaklumkan Sarawak mencatatkan 1,543 kes positif baru COVID-19 melibatkan 31 daerah. Angka positif COVID-19 ini menjadikan jumlah kumulatif meningkat kepada 101,381 kes. Daerah-daerah yang melaporkan kes adalah seperti yang tertera. Dalam pada itu, JPBN Sarawak turut memaklumkan bilangan kes baharu mengikut kategori klinikal seperti berikut. JPBN Sarawak turut melaporkan 2 kes kematian baharu yang melibatkan lelaki dan wanita tempatan di Kuching dan Bintulu. Selain itu, daerah Sarike telah bertukar dari status kuning ke jingga. Berikutan terdapat 22 kes jangkitan tempatan dalam tempoh 14 hari yang lepas. Dalam perkembangan sama, JPBN Sarawak mengisytiharkan 2 kluster baharu iaitu kluster Nanga Pelugau Selangau dan kluster Pelaman Bantang Serian yang mana kedua-duanya adalah kluster komuniti. Manakala kluster Lempaung Betong pula diisytiharkan tamat berikutan tiada kes penambahan dilaporkan dalam tempoh 28 hari yang lepas. Sementara itu, jumlah kluster yang masih aktif adalah sebanyak 118 kluster dan 21 kluster aktif diisytiharkan mempunyai penambahan kes baru iaitu seperti tertera. JPBN Sarawak turut memutuskan pengisytiharan pelanjutan dan penamatan PKPD iaitu seperti tertera.
Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Al-Faris Jemurin dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.